Okey, meh, kita mulakan pembelajaran kita dengan aktiviti penerokaan. Okey, di sini Amel tengok ada dua kameran. Dapat tak Amel lihat perbezaannya? Di sini cikgu, kameran yang sebelah kanan ni ada dua nilai kecil ni cikgu, 2 dengan 3 ni. Di sebelah kiri ni kameran tu kosong, tak ada apa-apa cikgu. Tapi 2, 3 ni nilai apa Amel pun tak tahu lah cikgu. Tak pernah tengok pun. Okey, meh, kameran yang sebelah kanan ini dia berserta dengan dua nombor kecil ni kan. Ni nak menunjukkan kita bahawa kameran seperti ini dikenali sebagai kameran yang terbatas ataupun yang terhad. Terhad macam mana cikgu Tak apa. Yang itu yang kita nak belajar hari ni. Okey. Jadi meh, sebelum tu kita kenal dululah. Dua ni meh dikenali sebagai had bawah. 3 dikenali sebagai had atas. Okey cikgu. Okey meh, di sini meh, sekiranya kameran itu dinyatakan had bawah dan juga had atasnya, maka kameran ini dikenali sebagai kameran tentu. Jadi kameran yang sebelah kiri ni kita panggil kameran tak tentulah. Oh, baru Amel tahu cikgu. Kameran tak tentu ni yang kita baru belajar baru ni kan cikgu kan? Betul meh, betul? Cikgu, Amel nak tanya sikit. Kameran tentu ni macam mana cikgu cara kita nak baca dia? Bagus meh soalan tu. Cikgu terlupa nak bagi tahu meh. Sebaik Amel pun ingat cikgu. Okey, cara baca dia macam ni meh. Kameran bagi 3x kuasa 2 dari 2 hingga 3. Macam tu. Dia baca dari had bawah dulu baru had atas Oh, macam tu cikgu Okey cikgu, okey. Faham. Okey, jom kita teruskan meh. Okey meh, kita teruskan lagi meh dengan aktiviti penerokaan ini. Kita sekarang ni nak tahu apa beza dia sebenarnya antara kameran tak tentu dengan kameran tentu ni selain daripada adanya nilai had tadi. Okey. Baik, bila kita kamerkan kameran tak tentu yang ni kita dah belajar, 3x kuasa 2 kita kamerkan jadi x kuasa 3 tambah c. Yang ini cikgu tak perlu terangkan lagi lah sebab kita dah belajar kan. Amel pun dah faham kan meh kan? Dah faham cikgu, yang ni cikgu. Tak apa cikgu. Okey, bagus. Baik. Untuk kameran tak tentu meh, bila kita kamerkan, dia dapat x kuasa 3 jugalah. Cuma dia tak ada tambah c. Jadi kita kena buat apa? Kita kena buat kurungan bersegi macam ni. Okey, kemudian kan had bawah kita tulis had bawah 2 dan had atas kita tulis had atas di sini 3. Cikgu, kurungan segi ni cikgu, memang kita kena pakai kurungan yang segi ni cikgu tak boleh lain cikgu Okey. Dalam mana-mana buku kalau Amel tengok, memang semuanya menggunakan kurungan segi ni. Okey. Sebenarnya kurungan segi ni pun ada maksud dia maksud dia apa tahu? Maksud dia selepas ni langkah seterusnya ni. Jadi maksudnya kat sini Amel gunakanlah kurungan segi ni jangan gunakan kurungan yang lain Okey cikgu, okey. Baik. Kurungan segi ni bermaksud apa tahu? Langkah seterusnya ni, okey, Amel buatkan kurungan yang bermuncung macam ni. Meh, kenapa gelap meh? Macam-macam istilah je kurungan bermuncung pun ada Yelah meh, cikgu sebut kurungan bermuncung tu supaya meh mudah faham yang mana satu kurungan tu Okey kan meh kan? Okey cikgu, okey. Amel buat 2 kurungan bermuncung di sini. Okey, mesti tolak sini tolak. Okey, dalam kurungan muncung yang pertama ni, okey, gantikan x dengan had atas. Maka kita akan tulis nanti 3 kuasa 3 lah. Okey, kemudian kurungan yang kedua ni kita gantikan x dengan had bawah pula jadi kita tulis macam inilah. Kemudian kita ringkaskan, akhirnya kita dapat jawapan dia 19. Okey. Jadi Amel nampak tak apa beza antara dua jenis kamera ni? Yang Amel nampak cikgu, yang Amel boleh rumuskan, kameran tentu dia akan berakhir dengan suatu nilai yang berangka cikgu. Manakala kameran tak tentu, dia berakhir dengan suatu fungsi macam ni. Betul tak cikgu? Okey, memang tepat sekali meh. Itu pun yang cikgu nak cakap Okey meh, daripada sini meh kita boleh nyatakan secara apa dia? Iaitu kameran tentu bagi fungsi fx dari a ke b, okey, dia akan sama dengan gx. Gx itu merupakan hasil kameran kepada f kita akan dapat nilai akhirnya dengan cara gantikan dalam fungsi g ni x dengan had atas, tolakkan dengan gantikan x dengan had bawah. Apa yang kita buat ni tadilah. Okey juga, okey.
Okey meh, kita lihat di sini meh beberapa contoh soalan Okey, contoh yang pertama, cari nilai bagi setiap yang berikut. Soalan A. Kamerkan 2x kuasa 3 tolak x kuasa 2 per x kuasa 2 dari 1 hingga 2. Bila meh tengok soalan macam ni meh, meh jangan fikirkan satu benda baru pula ni sebenarnya kameran yang kita dah belajar sebelum ni, sama je cuma diletakkan had, itu saja Okey juga, okey. Baik. Jadi maknanya di sini langkah pertama kita mestilah kita ringkaskan dulu ni. Kita bahagikan semua ni dengan x kuasa 2, sini bahagi x kuasa 2. Okey, kita ringkaskan jadilah 2x tolak 1. Yang ni Amir tahu Yang ni tahu cikgu. Okey. Kemudian di sini meh barulah kita boleh kamerkan bila kita kamerkan meh dapatlah x kuasa 2 tolak x. Okey. Kemudian oleh kerana dia kameran tentu, maka kita kena letakkan kurungan segi dan letakkan had bawah dan juga had atasnya. Boleh meh setakat ni? Boleh juga, boleh. Okey. Kemudian meh, langkah seterusnya kita buatkan kurungan bermuncung. Tolakkan dengan kurungan bermuncung. Mesti tolak meh kat sini meh. Okey juga, okey. Baik. Apa meh kita nak isi meh dalam kurungan yang pertama ni? Kita gantikan x dengan had atas cikgu, 2 ni. Kurungan yang kedua meh? Yang kedua gantikan dengan had bawah cikgu. Okey. Mudah meh nak faham Cikgu tak susah sangat cikgu. Okey, kita ringkaskan. Itulah jawapan kita Okey meh, seterusnya meh untuk soalan B Okey, kamerkan 5x tolak 2 kuasa 4. Okey, macam mana kita nak kamerkan meh? Dia akan jadi macam ni kan. Macam mana? Kuasa bertambah 1 jadi 5 kemudian bahagikan dengan 5, kemudian darabkan dengan perkali kepada x tu iaitu 5 ni. Okey. Boleh kan meh kan? Boleh juga, boleh. Okey, kalau meh tak ingat rumus ni, meh tengok baliklah pelajaran yang lepas Baik cikgu, Amir ingat cikgu. Bagus. Okey. Jadi tak ada tambah C, macam biasalah, letakkan kurungan segi letakkan had bawah, had atas langkah yang sama saja. Iaitu letakkan kurungan muncung tolak kurungan muncung. Okey, gantikan dengan had atas, gantikan dengan had bawah nilai x tu, dah tu ringkaskan maka dapat jawapan akhir kita. Macam mana okey? Okey cikgu. Maknanya kat sini cikgu yang kita nak tahu ialah proses mengkamer tu kan cikgu kan. Kalau yang itu kita tak boleh buat, memang tak dapatlah jawapan cikgu kan. Betul betul. Tahu pun jadi kita kena mahir mengkamer tu. Betul cikgu, betul. Okey meh, kita teruskan pembelajaran kita meh dengan melihat sifat-sifat kameran tentu Okey, di sini meh disenaraikan sifat-sifat kameran tentu. Yang pertama, meh tengok di sini. Kameran bagi satu fungsi fx dari had bawah ke had atas nilai yang sama. Meh tengok. Had bawah dia a, had atas dia a. Maka nilai kamerannya adalah kosong. Baik, yang kedua pula, meh tengok di sini. Kameran bagi fx dari A ke B, dia akan sama negatif. Dia akan jadi negatif jika apa? Jika had dia kita tukar meh. Nampak tak? Sekarang B kat sini, A kat sini. Kita tukar had dia tu, maka dia akan jadi negatif. Itu sifat dia. Boleh tu meh? Boleh juga, boleh. Okey, yang ketiga meh. Tengok di sini K ni adalah suatu pemala. Nampak? Jadi K fx, K ni kita boleh keluarkan. Bila kita nak kamerkan, K tak payah kamerkan, kita keluarkan. Kita boleh tulis macam ni. K tu mesti pemala cikgu baru boleh buat macam ni. Betul. Baik, seterusnya yang keempat. Kamerkan fx dari A ke B. Ambil tengok tambah kameran fx dari B ke C. Ambil tengok di sini. A ke B, kemudian disambung tau. B ke C, nampak? Dia akan sama dengan kameran A ke C. Cikgu, apa yang Amir nampak ni, di sini cikgu, B ni, di sini juga mesti B cikgu Betul betul. Okey, dia mesti bersambung dengan B dia. Tapi ada satu lagi yang Amir kena tahu bukan itu saja, iaitu fungsi ini mesti sama. Fx sini pun fx. Kalau sini fx, sini gx tak boleh lah. Okey cikgu, okey. Okey, seterusnya di sini dituliskan di mana B itu nilainya kurang daripada C dan lebih daripada A. Nanti bila cikgu dah bagi contoh, nanti lebih faham lah cikgu kan. Maknanya kamu tak berapa nak jelas lah ni. Okey,
Betul lah tu meh. Nanti cikgu akan bagi contoh lepas ni. Okey, meh seterusnya meh. Sifat kameran tentu yang kelima. Meh tengok di sini, kameran bagi fx tambah gx ataupun fx tolak gx dari A ke B. Nampak di sini kita boleh pecahkan mengikut fungsi dia masing-masing. Jadi maknanya dia akan sama dengan kameran fx dari A ke B tambah kameran bagi gx dari A ke B. Begitu juga untuk tolak. Alah, cikgu tengok muka Amir tu nampak blur sikit. Nanti tengok contoh, nanti Amir faham lah. Cikgu nampak memahami cikgu Alah, tengok muka kamu cikgu kenal lah Meh. Seterusnya Meh. Okey. Okey Meh, seterusnya kita lihat contoh soalan yang melibatkan sifat-sifat kameran tentu. Okey, di sini diberikan apa? Kameran bagi fungsi fx dari 2 hingga 5 sama dengan 12. Cari yang pertama. Kameran fx dari 2 hingga 2. Apa Meh jawapan dia Meh? Yang ni kosong lah cikgu. Sebab mengikut sifat yang pertama tu. Betul ke Meh? Nampak confident Meh? Okey, kita tengok jawapan dia. Betul, tepat sekali Okey. Soalan B pula. Apa dia kameran fx dari 5 ke 2? Apa dia Meh? Yang ni negatif lah cikgu. Sebab nilai had ini kita tukar tempat dia. Bagus lah Meh. Kamu sekali belajar boleh dapat dah Jadi jawapannya Meh? Negatif 12 lah cikgu. Okey, bagus Okey, soalan C pula. Yang ni cikgu, kita keluarkan lah cikgu. 3 ni. Ni pemalar ni cikgu. Kita boleh gunakan sifat yang ketiga ni. Jadi maksudnya Amir nak keluarkan 3 tu? Ya cikgu, betul. Tak boleh Meh. Bukan 3 tu Meh. Itu sebenarnya 1/3. Kan duduk sebelah bawah ni, kan? 1/3 cikgu Amir ingatkan 3. Bukan Meh. Okey cikgu, kalau macam tu cikgu, 1/3 ni nanti akan darab dengan kameran 2 hingga 15, iaitu 12 cikgu. 1/3 darab 12 lah cikgu. Yes, betul Okey, akhirnya itulah jawapan kita, iaitu 4 Boleh Meh start ni? Okey Meh, contoh yang kedua Okey, diberikan di sini kameran bagi fx dari 2 hingga 5 sama dengan 5. Dan kameran fx dari 5 hingga 7 ialah 8. Soalan A, kameran 3fx tolak 4x dari 2 hingga 5. Macam mana Meh kita nak dapat? Okey, di sini Meh. Di sini lah Meh kita menggunakan sifat kameran tentu yang kelima ni, nampak tak? Di sini Meh kita akan pecahkan mengikut fungsi-fungsi ni, nampak? Jadi maknanya Meh di sini kita tulis kameran bagi 3fx dari 2 hingga 5 tolak kameran 4x dari 2 hingga 5. Okey Meh, langkah seterusnya Meh. Tengok apa yang cikgu tulis ni. Cuba menyatakan apa yang cikgu buat ni. Cikgu sebenarnya menggunakan sifat kameran tentu yang ketiga ni cikgu. Iaitu cikgu keluarkan pemalar tu. Okey Meh, betul-betul. Okey Meh, seterusnya Meh kita kamerkanlah di sini. Kameran bagi 4x dari 2 hingga 5. Maka kita tulis macam ni lah. Kan? Okey cikgu, okey. Baik. Seterusnya Meh, di sini kita gantikan kameran fx dari 2 hingga 5 sama dengan 5 kan. Di sini Meh kita gantikanlah macam biasa Okey cikgu, okey. Kemudian kita ringkaskan Meh sampailah dapat jawapan akhir kita, iaitu negatif 27. Okey, seterusnya Meh soalan B pula. Kita nak cari kameran fx dari 2 hingga 7. Macam mana nak buat? Okey, tengok apa yang cikgu tulis ni. Boleh Meh huraikan tak? Cikgu sedang gunakan sifat kameran tentu yang keempat. Betul cikgu Kamu bercakap macam formal Meh. Yelah cikgu, takut tersilap. Nampak lawak Meh dengan muka-muka sekali serius Okey Meh, apa langkah seterusnya Meh? Langkah seterusnya kita gantikan je lah cikgu. Kameran fx dari 2 hingga 5 ni sama dengan 5. Kemudian kameran fx dari 5 hingga 7 8. Jadi 5 tambah 8 lah cikgu. Okey, bagus Okey, akhirnya Meh kita dapatlah jawapan dia, iaitu 13.